Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hasbi. Hukum makan makanan yang disediakan oleh orang Muslim tetapi tempat berniaganya bersama dengan peniaga non-Muslim di bawah satu bumbung. Tak kira bab ni halal atau haram, dia tak bergantung pada bumbung. Dia bergantung kepada ingredient. Bahan yang digunakan haram ke halal. Kalau bahan yang digunakan halal, dijual dalam tempat disko arak penuh pun halal. Dia makan dalam tu halal walaupun dia dikelilingi oleh arak sekalipun. Jadi halal ataupun haram, dia tak bergantung pada bumbung, dia bergantung kepada ingredient. Dia bahan yang dipakai, alat yang dipakai tu suci ke tak suci, ada najis ataupun tidak, barulah jadi halal ataupun haram makanan itu. Jadi dia kata kat sini, hukum makan makanan yang disediakan oleh orang Muslim, orang Islam yang buat. Orang Islam buat, kalau pakai babi pun haram juga. Dan halal ataupun haram, dia tak bergantung kepada orang Muslim ataupun tidak. Jadi ada dua kesalahan kat sini. Yang pertama, halal dan haram makanan, dia tak bergantung kepada orang yang buat. Halal dan haram makanan itu dia tak bergantung di mana dia buat ataupun di bawah satu bumbung ke di mana ke, tak. Halal atau haram satu-satu makanan dia bergantung kepada bahan yang diguna, bukan orang yang buat, bukan bumbung, bukan bangunan, bukan tempat, bukan negeri, bukan. Dia bergantung kepada bahan yang dia buat. Jika bahan yang dia buat tu halal lah. Cuma kalau orang Islam buat, kita percaya dekat orang Islam tu. Maka kita percayalah dekat dia. Kalau kita tak percaya kat orang Islam tu, tak boleh juga makan apa yang dia buat. Dia Islam tapi biasa kalau dia goreng biawak. Ni geng makan biawak. Dia geng makan katak. Tapi orang Islam, kita tahu gitu. Bila dia masak, kita tahu dia jenis perangai gitu. Jadi kita boleh makan dia punya. Sebab dia jenis makan walaupun dia orang Islam. Tapi kalau secara umum orang Islam, dia akan jagalah. Dan kita percaya dekat dia. No problem. Kita percayalah kat dia. Macam mana kita pergi kedai tom yam, kita pergi restoran, kita tak pernah tanya pun kedai tu, dia sembelih ke tak sembelih ke, pakai babi ke tidak. Kita janji tengok dia orang Islam, kita percaya. No problem. Percaya. Okey. Bila kita percaya dekat dia, maka makanan yang dia buat tu dan kita percaya adalah halal. Dia tak bergantung pada tempat di mana makanan itu berada. Halal tetap halal. Cuma tayyiban tu tak adalah. Kita yang nak masuk mulut kita bukan halalan saja, halalan tayyiban. Halal dan baik. Dari segi halal no problem. Dari segi baik, adakah baik? Tak baik tak baik Sebab apa? Sebab orang yang buat tu di tempat yang Allah murka, contohnya. Tempat yang ada jual benda-benda najis. Tempat yang ayam tak sembelih, itik tak sembelih. Contoh gitu. Jadi tempat tu tempat Allah murka. Dia pula masak dekat situ. Tempat orang kafir pula tu. Mungkin merecik dan sebagainya. Dari segi jadi dari segi adab ataupun dari segi tasawufnya tak elok. Dari segi fiqahnya halal. Halal dari segi fiqah, dari segi tasawufnya tak berapa cantik. Malah orang yang melanggar perintah Allah, orang lelaki jual dekat pasar Ramadan, pakai rantai, pakai bengal, pakai rantai emas, makanan dia pun sebaiknya jangan beli. Tapi dari segi fiqah halal aja. Boleh aja makan. Sebab dia buat kari pap yang dia buat, popiah yang dia buat halal bahan-bahan, maka boleh kita jual beli dengan dia. Tapi dia tu melanggar perintah Allah, dia pakai rantai emas, abang ni, brother ni. Maka dari segi tasawufnya jangan beli. Jangan beli kerana kita makan air tangan orang yang tak patuh perintah Allah. Dia akan masuk jadi darah daging kita. Maka jangan makan. Dari segi fiqh halal. Jadi sama juga dalam masalah ni, dari segi fiqh halal. Janji yang dia buat tu adalah menggunakan bahan-bahan yang halal. Tapi dari segi nak penjagaan waraknya kita ni, nak jaga sikit makan kita, maka tak elok. Tak elok makan.